Hi guys, welcome back to Bulu Gadget. Ini adalah Samsung A23, Honor X8 dan Oppo A76. Ketiga-tiga smartphone ni memiliki harga yang hampir sama. Samsung A23 ni harga jualan dia ialah RM999, manakala Honor X8 dan juga Oppo A76 memiliki harga yang sama, RM899. So, untuk kesemua phone ni, diorang lebih mesra dipanggil smartphone bawah RM1,000. Jadi, dalam video ni, aku nak buat comparison antara ketiga-tiga smartphone ni. Dan semua phone antara yang terbarulah dekat pasaran dan boleh katakan antara yang terbaik untuk bawah RM1,000. Jadi, kenapa aku nak buat compare di antara ketiga-tiga ni? First, macam aku cakap tadi lah, harga dia hampir sama. Second, sebab ketiga-tiga smartphone ni menggunakan chipset yang sama, iaitu Snapdragon 680. So, let's say aku ada bajet dalam RM1,000. Smartphone mana yang berbaloi untuk aku beli? Dan benda pertama yang aku akan concern untuk beli smartphone, aku akan tengok dia punya design. Yep, dia punya design. Jadi, jom kita tengok dulu design ketiga-tiga smartphone ni. Yang mana satu lebih menawan hati. So, kalau tengok design dia, terus terang aku cakap Samsung adalah yang paling boring bagi aku. Warna dia biasa je, lepas tu bezel dekat skrin dia sangat tebal dan dia masih menggunakan water drop screen. Ya, water drop screen punya design pada tahun 2022. Untuk Oppo cantik, nampak premium, design kamera pun lawa, kamera bump dia pun nipis. Nice lah. Tengok design bahagian depan phone Oppo ni, bezel skrin dia okey, tak tebal sangat dan tak nipis sangat. Oppo memang selalu bagi yang terbaik lah kalau bab design, even untuk smartphone mid-range diorang. Dan untuk Honor X8, yang ni aku suka design dia. Kalau korang perasan design Honor X8 ni, dia berbentuk boxy. Memang design tahun ni lah jenis boxy macam ni. So, design macam ni dia lebih sedap tau untuk kita pegang. Lebih rasa grip je dekat tangan. Warna dia pun cantik, nampak premium. Dan Honor X8 ni antara yang paling ringan lah untuk ketiga-tiga smartphone ni. Berat dia cuma 175 gram je. Dan part yang paling best adalah bezel dia. Yup, bezel dia nipis gila. Screen to body ratio dia 93.6%. Dah macam phone flagship lah dia punya bezel. Memang nipis. Jadi untuk design kat sini Honor X8 lah nampak lebih menarik. Design kamera dia lain daripada yang lain. Lepas tu dia punya design ni berbentuk boxy. Memang sedap untuk kita pegang. Warna dia pun nice. Dan yang paling penting adalah dia punya bezel yang sangat nipis. Dah macam phone flagship dah. Baiklah, ala-ala kita dah bercakap pasal bezel ni, jom kita tengok dia punya bahagian skrin pula. So, ketiga-tiga phone ni mempunyai skrin yang sama. Cuma Samsung je lah dia lain sikit, dia gunakan skrin buatan dia sendiri, iaitu PLS TFT LCD. Tapi dia punya kualiti tak jauh beza pun dengan skrin Honor ataupun skrin daripada Oppo. Baiklah, untuk dia punya saiz ukuran dia, kat sini Honor X8 paling besar 6.7 inci, Samsung 6.6 inci dan Oppo 6.56 inci. Dan aku nak mention lagi sekali tentang bezel dia. Memang Honor X8 ni paling nipis lah di antara ketiga-tiga phone ni. Itu yang buatkan aku rasa impress gila dengan skrin dia. Untuk resolusi skrin dia, Oppo A76 paling rendah, yang mana dia menggunakan 720p sahaja. Berbanding dengan Samsung A23 dan juga Honor X8, ianya menggunakan resolusi 1080p. Jadi kalau kita nak compare ketiga-tiga skrin ni, Samsung A23 mempunyai resolusi 1080p dan juga 90Hz refresh rate, tapi dia mempunyai bezel yang agak tebal dan masih menggunakan water drop screen. Untuk Oppo A76 pula, bezel dia sedikit nipis berbanding Samsung, tapi resolusi skrin dia yang rendah berbanding yang lain. Dan untuk Honor X8, bagi aku dia mempunyai skrin yang terbaik lah untuk ketiga-tiga phone ni. Itu sebab resolusi skrin dia 1080p, lepas tu ada 90Hz refresh rate, dan yang paling penting dia punya bezel sangat nipis. Dan kalau tengok punch hole display dia ni, dia nampak kecil je, nampak minimalis. Baiklah, sekarang aku nak korang tengok skrin yang mana boleh jaga korang punya mata kalau kita main phone dalam keadaan yang gelap tapi tidak terjejas dia punya kualiti. Maksudnya, aku nak on dia punya eye comfort mode, yang mana mode tu kalau kita aktifkan, dia boleh jadikan skrin kita warna kuning. Fungsi dia untuk menghalang blue light dari menyakitkan mata kita. Tapi kalau kita on eye comfort mode ni, dia punya skrin tu akan jadi kuning lah. So, kat sini aku nak korang tengok mana satu skrin yang cantik, mana satu skrin yang mempunyai kualiti yang baik walaupun dah on dia punya eye comfort mode. Dan mana satu skrin yang nampak kuning gila kalau kita on dia punya
eye comfort mode tu. Sebab kalau kuning tu dia mengganggu lah, tak syok lah tengok konten warna kuning kat skrin tu. Baiklah, sekarang kita tengok dalam keadaan yang gelap. Okay, let's go. Baiklah, tengok kat sini Oppo memang dah terang lagi bersuluh. Skrin dia kuning gila, memang tak boleh buat bincang. Untuk Samsung, okey, nampak cantik dan tak terlalu kuning. Cuma dia punya skrin ni terlalu terang. So kalau tengok lama-lama dia punya skrin ni, mata tu akan still rasa sakit. Dan tengok dekat Honor X8 ni, dia punya detail color ni cantik, lebih kurang macam smartphone Samsung. Tapi yang beza dia dekat Honor X8 ni, dia punya skrin ni nampak soft. Beza dengan Samsung, dia punya skrin tu nampak terlalu sharp, terlalu terang. So, kalau tengok dekat Honor X8, dia punya skrin ni soft dan warna kuning dia pun antara yang paling low lah bagi aku. Jadi memang tak ada masalah lah kalau kita nak on dia punya eye comfort mode tu. Sebab kita boleh layan konten macam biasa tanpa gangguan warna kuning tu. Dalam masa yang sama, dia boleh jaga kita punya mata. Untuk performance dia, ketiga-tiga smartphone ni menggunakan chipset yang sama, iaitu Snapdragon 680 dan memiliki saiz RAM yang sama, 8GB. Jadi secara logiknya, dia punya performance ni hampir samalah untuk kesemua smartphone. Yang bezakan dia adalah dia punya software experience. Jadi bergantung kepada korang lah berminat UI yang mana. Untuk dia punya performance, aku dah cuba cari secara terperinci dia punya performance mana satu yang lebih better, dan aku tak jumpa benda tu sebab semuanya hampir sama je. Untuk pengetahuan korang, Honor X8 ni dia ada bagi RAM extension sehingga 2GB dan Oppo 5GB. Manakala Samsung, dia tak ada teknologi untuk RAM extension ni. Tapi untuk performance dia, aku dah cuba buka Instagram, Facebook, TikTok, Twitter, semua tu terasa lancar je lah dekat ketiga-tiga smartphone ni. Dan untuk gaming experience pun lebih kurang sama je lah untuk ketiga-tiga smartphone ni. Dan untuk bateri dia pula, kat sini Honor X8 paling kecil, 4000 mAh. Manakala Samsung A23 dan juga Oppo A76 memiliki bateri yang besar, 5000 mAh. Dan walaupun bateri Honor X8 ni 4000 mAh je, tapi aku dah try, dia punya bateri life ni cukup untuk kegunaan seharian. Salah satu sebab phone ni jimat bateri adalah disebabkan features yang dinamakan Honor RAM Turbo. Yang mana phone ni akan tahu aplikasi mana yang jarang kita guna, and then dia akan letakkan secara automatik dekat background untuk jimatkan daya penggunaan bateri phone ni. Untuk pengecasan dia, Honor X8 22.5W, Samsung A23 15W dan Oppo A76 paling laju 33W. Walaupun Samsung A23 ni dia bagi tahu yang dia menyokong 25W punya pengecasan, tapi dalam kotak dia hanya bagi 15W sahaja. Kau ingat Samsung nak bagi free ke charger 25W tu? Diorang jual asing kot. Harga dia RM79. Baiklah, sekarang adalah part yang paling korang nak tahu, iaitu dia punya kamera. Jadi, jom kita tengok dulu spesifikasi kamera masing-masing. So untuk kamera utama dia, Honor X8 ialah 64MP, Samsung A23 50MP dan Oppo ialah 13MP. Kamera selfie dia pula, Honor X8 sekali lagi paling tinggi 16MP, Samsung dan Oppo sama-sama 8MP. So untuk dia punya kamera hardware, Samsung dan Honor memiliki kelebihan lah dari segi hardware, iaitu diorang ada 5 setup kamera. Berbanding dengan Oppo cuma ada 3 sahaja. Dan kedua ni ada ultra wide, Oppo tiada kamera ultra wide. Baiklah, untuk hasil dia pula, kalau dalam keadaan yang cukup cahaya, kesemua phone ni dapat berikan hasil yang baik. Cuma kelebihan ada pada Honor X8 yang mempunyai 64MP. So dia punya detail tu nampak lebih tajam. Untuk situasi yang kurang cahaya pula, situasi low light, lagi sekali kita boleh tengok Honor X8 dapat hasilkan gambar yang lebih detail dan noise dia terjaga dengan baik. Okey, ini adalah hasil rakaman untuk ketiga-tiga smartphone ni. Ketiga-tiganya memiliki resolusi yang sama, 1080p 30fps. Alright, kalau tengok kecerahan kat sini, Honor X8 nampak lebih cerah lah berbanding Oppo dan juga Samsung. Dan kalau tengok warna dia pun kat sini, aku boleh katakan Honor X8 nampak lebih cerah dia punya warna tu. Warna hijau pun ketiga-tiga nampak natural, cuma yang lain nampak gelap sikit lah. Ok, sekarang kita nak try kestabilan dia. So ok, kalau tengok dekat preview screen ni, Oppo dan juga Honor nampak better berbanding dengan Samsung.
Okay, so tapi itulah kamera smartphone mid-range kan memang tak dapat yang terlalu stabil lah. Apa yang ada ni pun dah cukup bagus. So ini dia lah hasil untuk ketiga-tiga kamera. Korang rasa mana lebih cantik untuk kamera dia punya video ni, rakaman video? Okay, kita tengok atas sikit macam mana. Alright. Dan tengok warna bunga ni. Alright, bunga raya. Mana cantik? So kalau tengok kat sini warna dia, yes, aku still akan pilih Onyx 8 lah. Sebab dia punya warna nampak lebih nice. Kesimpulan dia, ketiga smartphone ni adalah smartphone yang berbaloi untuk kita beli bagi harga bawah RM1,000. Tapi mesti korang dengar kan, mana satu pilihan bull gadget. Jadi setelah compare ketiga smartphone ni, dan let's say kalau aku ada bajet bawah RM1,000, smartphone mana yang aku akan pilih? So setelah tengok dia punya spesifikasi, bagi aku yang berbaloi untuk aku spend duit dalam bajet bawah RM1,000 adalah Honor X8. At first dia punya design memang menawan hati aku lah. Lepas tu dia punya performance tak cakap banyak sebab semuanya sama. Dan yang paling buat aku suka dekat smartphone ni adalah dia punya bezel yang sangat nipis. Dia punya bezel ni dah selevel dengan smartphone flagship. Memang jarang lah smartphone bawah RM1,000 lepas tu ada bezel yang nipis macam ni. Memang jackpot lah untuk Honor X8. Lepas tu dia punya kamera bagi aku lebih baik lah berbanding dengan Samsung dan juga Oppo. So that's why aku akan go for Honor X8 kalau aku ada bajet bawah RM1,000. Yup, Honor X8. So guys, nampak itu saja video comparison di antara ketiga smartphone ni. Kalau korang macam mana? Yang mana korang rasa berbaloi untuk beli? Adakah Samsung A23 atau sama selera macam aku, Honor X8 ataupun Oppo A76? Komen kat bawah. Aku pun nak tahu juga. So guys, nampak itu saja video kita kali ini. Macam biasa, jangan lupa untuk tinggalkan like dan juga subscribe channel Bull Gadget. Jumpa lagi next video. Assalamualaikum dan bye-bye. Peace.